Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan satu-satunya perlawanan AFL Cup yang berlangsung awal pagi tadi. Manchester City berjaya menyingkirkan juara bertahan iaitu Liverpool dengan jaringan 3-2. Dan jangan lupa EPL akan bermula semula pada 26 Disember nanti, iaitu pada hari Isnin. Adakah Arsenal layak menjadi juara? Arsenal yang kini sedang selesa mendahului Liga Perdana Inggeris dengan 5 mata di hadapan Manchester City yang sedang mengajar di tempat kedua dilihat calon paling layak untuk mendapatkan kejuaraan tersebut. Jika dilihat kepada konsistensi yang ditunjukkan oleh anak buah Mikel Arteta setakat ini, tiada pasukan selain mereka yang berjaya melakukan perkara yang sama setakat musim 2022-2023 ini berjalan. Arsenal bagaimanapun perlu lebih berhati-hati di separuh kedua musim yang akan bersambung nanti selepas bintang mereka, Gabriel Jesus, terpaksa diketepikan selama beberapa bulan akibat kecederaan yang dialaminya ketika mewakili Brazil di Piala Dunia. Dengan ketiadaan Jesus pada ketika ini, peranan yang lebih besar akan digalas oleh Bukayo Saka dan juga Gabriel Martinelli di bahagian depan, dan sudah pasti mereka terpaksa menggunakan penyerang kurang berpengalaman seperti Eddie Nketiah untuk menggantikan peranan Jesus di depan. Erling Haaland cuba pecah rekod lagi. Kegarahan penyerang Manchester City itu dalam menjadikan gol pada musim pertamanya di Liga Perdana Inggeris menjadikan seperti dia saja bermain di liga paling kompetitif di Eropah itu. Dia setakat ini telah menjadikan 23 gol daripada semua penampilan. Dengan 18 gol daripada saingan Liga Perdana merupakan satu rekod baru yang mungkin agak sukar untuk dipecahkan pada masa akan datang. Haaland semestinya sedang memberikan tumpuan untuk memenangi trofi utama bersama Manchester City, dan dia juga mungkin menjadi antara pencabar paling dekat Lionel Messi untuk anugerah Ballon d'Or setakat ini. Jika dia berjaya memecahkan rekod penjaring terbanyak Liga Perdana Inggeris dan juga Manchester City menang UCL, sudah pasti akan ada sedikit pertelingkahan pendapat di situ. Newcastle kini di landasan yang tepat. Eddie Howe dan juga anak buahnya kini berada di landasan yang tepat untuk membuat penampilan pertama di peringkat Eropah sekiranya mereka berjaya mengekalkan kedudukan mereka sekarang ini sehingga tamat musim 2022-2023. Mereka kini sedikit di hadapan berbanding dengan target asal mereka iaitu sebelum ini hanya mahu kekal berada dalam kelompok 10 terbaik, dan musim depan sepatutnya musim untuk mereka bangkit semula. Mereka sudah berjaya kekal di tempat ketiga pada hampir separuh musim berlangsung, dan ini sudah pun dikira sebagai kejayaan untuk mereka setakat ini. Konsistensi dan juga kedudukan kewangan yang kukuh merupakan antara kunci utama mereka untuk berada di tahap ini, dan diharap akan berjaya tembus ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan. Masa depan Antonio Conte dan juga Harry Kane masih belum pasti. Tottenham Hotspur yang setakat ini berada dalam kedudukan 4 terbaik dalam Liga dan masih lagi bersaing dalam UCL dilihat sebagai antara musim mereka yang terbaik setakat ini jika dikira daripada beberapa tahun yang lalu. Antonio Conte berjaya mengembalikan semula keyakinan anak buahnya untuk terus memberikan saingan dalam meletakkan mereka setaraf dengan mana-mana pasukan Big Six pada ketika ini. Biarpun begitu, masa depan pengurus mereka masih lagi belum dapat dipastikan kerana Conte masih lagi belum mahu menandatangani lanjutan kontrak baru bersama mereka. Situasi yang sama turut dilihat terhadap kapten mereka iaitu Harry Kane yang hanya berbaki 18 bulan saja lagi, juga belum pasti mahu terus kekal ataupun sebaliknya. Adakah ini musim buruk buat Liverpool? Liverpool yang bermula agak hambar pada musim ini dilihat menjadi bahan ketawa oleh peminat-peminat lawan yang sangat gembira dengan musim kejatuhan mereka setakat ini. Liverpool kini berada di tangga ke-6 Liga dan sudah 4 kali tewas. Jumlah tewas yang sama untuk mereka pada keseluruhan musim lalu menunjukkan yang mereka sukar untuk kekal konsisten pada musim ini. Dengan masalah kecederaan yang sedang membelenggu pasukan mereka sekarang ini, sambil beberapa muka baru yang masih lagi belum mendapat rentak seperti yang diharapkan oleh peminat-peminat, Liverpool musim ini mungkin tidak akan menjadi Liverpool pada musim lepas, dan peminat setia Liverpool diharap dapat terus bersabar dengan situasi yang berlaku setakat ini. Graham Potter tidak konsisten. Chelsea yang membawa masuk pengurus Brighton, Graham Potter, pada September lalu sebagai pengganti kepada Thomas Tuchel yang dipecat, kini semakin ramai yang mempersoalkan tindakan tersebut. Mereka melihat Potter sebagai individu yang masih lagi belum mempunyai keyakinan dalam membentuk pasukan selepas tewas dalam 3 perlawanan Liga secara berturut-turut. Potter bermula agak baik di sana tetapi lama kelamaan menjadi seperti belum sedia untuk menggalas tugas besar di Stamford Bridge itu. Chelsea kini berada di kedudukan ke-8 Liga. Agak mengejutkan kerana berada satu tangga di bawah bekas pasukannya iaitu Brighton. Masih ada masa lagi untuk Potter membuat sesuatu sebelum para peminat dan pihak pengurusan hilang keyakinan terhadapnya. Unai Emery kembali untuk balas dendam. Unai Emery yang kini kembali ke EPL dengan menjadi pengurus pasukan Aston Villa dilihat mempunyai misi yang lebih peribadi iaitu untuk membuktikan yang dia benar-benar berkebolehan untuk membimbing pasukan dalam EPL. Dia yang dipecat oleh Arsenal pada November 2019 yang lalu atas sebab tidak cukup kelayakan untuk mengendalikan skuad utara London itu, masih menyimpan dendam, dan kali ini peluangnya datang bersama Aston Villa. Dia bermula dengan agak baik dan meletakkan sasaran untuk membawa Aston Villa ke pentas Eropah, tetapi dia juga perlukan sokongan kewangan daripada kelab seperti mana yang Eddie Howe dapat bersama Newcastle United. Ujian seterusnya nanti adalah bertemu dengan Liverpool pada 27 Disember dan keputusan positif amatlah dituntut oleh peminat mereka pada ketika ini.
Jorginho berikan update terbaru berkenaan situasinya di Chelsea. Pemain tengah Chelsea yang kini sudah pun berusia 31 tahun itu berkata yang dia gembira di Stamford Bridge dan juga berharap dapat lanjutkan kontrak di sana, tetapi dia belum memikirkannya buat masa sekarang. Kontraknya akan tamat pada hujung musim nanti dan fokusnya sekarang adalah untuk memastikan Chelsea menang sebanyak mungkin dalam perlawanan yang mereka akan hadapi selepas ini. Dia menyertai Chelsea pada 2018 yang lalu ketika di bawah kendalian Maurizio Sarri, yang di mana sebelum itu mereka sudah bekerjasama di Napoli. Lionel Messi semakin hampir kekal di PSG. Lionel Messi dilaporkan akan melanjutkan kontrak selama setahun lagi di PSG, sekaligus menafikan kabar angin yang dia akan kembali ke Barcelona secara percuma apabila kontraknya tamat nanti. Messi sememangnya sudah berkira-kira mahu kembali ke Barcelona, tetapi disebabkan perasaan marahnya kepada Presiden Joan Laporta masih membuat-buat, maka dia melupakan hasratnya itu buat sementara ini. Paris Saint-Germain letakkan Marcus Rashford sebagai target utama. Paris Saint-Germain dikabarkan sedang mencari peluang untuk membawa masuk Marcus Rashford daripada Manchester United sebagai langkah untuk memperkuatkan lagi barisan serangan mereka di masa hadapan. Mereka menjadikan Rashford sebagai target utama mereka, tetapi bakal berdepan sedikit masalah selepas Manchester United diberitakan akan memanjangkan kontraknya setahun lagi seperti yang terdapat dalam perjanjian mereka. Leicester City cuba dapatkan Ounahi. Leicester City dikatakan berminat untuk mendapatkan khidmat pemain tengah antarabangsa Maghribi iaitu Azzedine Ounahi selepas aksi yang begitu memberangsangkan ketika mewakili negaranya di Piala Dunia Qatar tempoh hari. Pemain yang berusia 22 tahun itu kini beraksi dengan Angers di League One, kini menjadi bualan pelbagai kelab di Eropah. Brendan Rodgers sedang dalam usaha untuk merombak barisan pemain tengahnya dan melihat Ounahi sebagai salah seorang pemain yang diminati. Inter Milan cuba cari pengganti Milan Skriniar. Inter Milan sedang mencari pemain yang berpotensi untuk menggantikan Milan Skriniar. Sekiranya pemain itu membuat keputusan untuk berhijrah sebaik saja kontraknya tamat pada hujung musim nanti. Mereka menamakan pertahanan Chelsea Kalidou Koulibaly sebagai pemain yang berpotensi besar untuk menggantikan Skriniar di atas pengalaman luasnya bermain di Serie A ketika bersama Napoli sebelum ini. Koulibaly yang kerap kali berada di bangku simpanan sejak Graham Potter mengambil alih jawatan pengurus daripada Tuchel, dilaporkan sedang berusaha keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan terhadap dirinya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.